kerajaan telah bersetuju untuk tujuan meminda Perlembagaan Persekutuan bersabit tentang kewarganegaraan ini dengan pertamanya menubuhkan jawatankuasa kabinet. Yang itu saya mempengusikannya dan keahliannya termasuk Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas dan Menteri Luar Negeri. Jemaah Menteri juga bersetuju di sana akan juga terbentuk jawatankuasa teknikal. Ini akan dipengusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri dan ada keanggotaannya. Baik. Keputusan ini dibuat pada 17 Februari tahun ini. Serentak daripada situ, jawatankuasa ini telah pun mengadakan pelbagai perbincangan dalaman dan kita jangkakan mereka akan memerlukan 6 bulan. Bermaksud September tahun ini kita akan dapat membentangkannya. Pembentangannya begini ya. Jawatankuasa teknikal kepada jawatankuasa kabinet, jawatankuasa kabinet kepada jemaah menteri, hitam faham dari segi susul galurnya. Dan jika semuanya berjalan dengan persetujuan, maka kita akan persembahkan kepada Majlis Raja-Raja kerana Perlembagaan Persekutuan menghendaki perkara yang membabitkan pindaan perlembagaan mengenai warga negara, maka hal itu hendaklah dipersembahkan, disetujui oleh Majlis Raja-Raja. Jadi dari segi flow-nya sangat jelas, dari segi hasilnya juga sedang kita bincangkan dan kita muktamadkan. KDN juga berhasrat pembentangan mengenai tajuk ini kepada semua ahli parlimen kita akan buat. Kita juga akan adakan sesi engagement dengan izin dengan semua pihak yang berkepentingan. Jadi bukan saja dari perspektif kerajaan melalui jawatankuasa teknikal, jawatankuasa kabinet, tetapi juga pelbagai pihak yang berkepentingan. Dan saya optimis hal ini akan dapat kita sempurnakan mengikut jadual. Terima kasih. Yang Berhormat Aitam. Saya dapati jawapan daripada Yang Berhormat tadi agak sama juga dengan kabinet dahulu, di mana satu jawatankuasa ditepukan, cuma dari segi keanggotaan dimasukkan Menteri JPM bahagian Sabah dan Sarawak dan juga ada menteri baru iaitu daripada Menteri Luar dimasukkan. Jadi satu perkara yang baik. Ya, betul, dia perlu dibentangkan kepada Majlis Raja-Raja kerana ini soal kewarganegaraan. Soalan saya ialah, ini merupakan satu isu yang sangat penting kepada kaum wanita yang mana ini memberi gender equality. Dan perkara ini agak mendesak. Dan diberi tempoh 6 bulan, maka saya nak bertanya, sekiranya pindaan dapat berkuat kuasa, adakah permohonan secara case by case ataupun akan diperturunkan kuasa oleh menteri pada pengarah untuk menguruskan setelah pindaan itu dibuat? Terima kasih. Terima kasih. Benar. Idea asal kepada penubuhan jawatankuasa ini, Tuan Speaker, adalah kerana kerajaan respon kepada satu kes mahkamah, kes Surani Kempe yang mewakili sejumlah ibu dan anak-anak kerana ibu rakyat Malaysia berkahwin dengan warga asing, anak lahir di luar negara. Bila ditanya oleh Aitam tadi, apakah nanti kalau sudah lulus dan diwartakan, apakah ianya secara permohonan case by case ataupun secara retrospektif ataupun kita nak letakkan satu garis sebab dia sekarang ini jawatankuasa mengesan bahawa dia ada beberapa kesan daripada keputusan itu. Ya. Warga negara ni satu benda yang sangat besar. Bila seorang itu dapat taraf warga negara, negara itu bertanggungjawab melindungi dia dalam segala hal dan dia pula akan punya tanggungjawab kepada negaranya. Kerana itu, saya bagi contoh, apakah pemakaiannya harus secara retrospektif andai kata kita lulus. Misalnya, ya,
seorang anak yang lahir di luar negara, ibu rakyat Malaysia ini, dia juga sudah pun memegang warga negara bapanya. Manakala ibunya memohon di mahkamah kita dan kita telah pindah perlembagaan, kalau kita beri secara automatik, bermaksud dia ada 2 warga negara. Okey ya. Dari sudut persamaan gender, ya, perkara 8/2 Perlembagaan Persekutuan itu tentang persamaan gender dan itu asas mahkamah buat keputusan di peringkat mahkamah tinggi yang memenangkan Suryani. Ya, tapi kerana undang-undang negara kita juga tidak mengiktiraf dual citizenship dengan izin, perkara 24 dan 25. Hal-hal ini mesti kita harmonikan sebelum kita membuat keputusan besar. Iaitu lulus di sini, lulus Dewan Negara, wartakan setelah mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Dari sudut praktisnya itu, kita akan bentang, kita akan debat di sini dan ahli-ahli yang parlimen akan memberi panduan dan hala tuju. Sebab ini melibatkan sekalian rakyat negara kita. Saya mengambil peluang ini, Ketua, untuk maklumkan bahawa progresnya bagus. Dari segi pemakaian yang nanti, kita akan bentangkan untuk mendapat input seluas mungkin daripada ahli-ahli parlimen. Terima kasih. Yang Berhormat Tumpak. Terima kasih Ketua, terima kasih Perdana Menteri. Saya melihat dalam isu ini ada 2 kes yang berbeza. Satu dari segi warga negara, yang kedua tentang kebajikan kanak-kanak. Dalam hal kewarganegaraan ini akan melibatkan dual citizenship, tetapi di sana juga ada kanak-kanak yang langsung tidak ada citizenship, itu stateless. Jadi dalam kes ini saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, berapakah jumlah permohonan yang telah diterima untuk permohonan bagi ibu mendapatkan kewarganegaraan bagi anak dan bagi negara mana? Dan yang kedua dari segi interim protection kepada kebajikan dan pendidikan kanak-kanak yang terlibat, sama ada stateless ataupun yang dual citizenship ini, kerana kita kira sejajar dengan tindakan kerajaan menubuhkan jabatan kanak-kanak di bawah Kementerian Wanita, maka saya kira kerajaan juga perlu melibatkan Kementerian Pendidikan dalam isu ini, kerana yang pentingnya ialah protection kepada pendidikan dan welfare kanak-kanak pada masa depan. Terima kasih. Terima kasih rakan saya dari Tumpat. Memang tepat sekali soal tumpuan aspek kebajikan anak-anak yang termasuk kategori ini. Tumpak bertanya berapa jumlah. Jumlah sekarang di atas meja saya adalah 688 kes. Tapi apakah ini satu-satunya angka? Tidak. Di luar sana masih ada, kita yakin. Cuma mereka belum memasukkan permohonan. Perkara ini adalah sebuah di bawah perkara 15.2, iaitu permohonan warga negara bagi anak yang lahir di luar negara. Masa Perlembagaan Persekutuan ini dibuat, tahun 1950-an, belum terbayang lagi kaum wanita di negara kita akan merantau bertemu jodoh ataupun belajar dan membina kerjaya di luar negara.